Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid Al-Muttaqin, Al-Fadhil, Tuan-tuan Imam, ahli yang kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 18 Jun 2022 kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita namakan Majlis Tadabbur Al-Quran dan Tafakkur. Kelebihan kita memerhati, meneliti kepada Al-Quran dan kita berfikir tentang makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi jemaah yang ada tafsir, ada Al-Quran, saya buka ayat 190 surah Ali Imran. Buka 190 surah Ali Imran. Hari ini mudah, Alhamdulillah. Quran ada dalam poket kita ya. Cuma tinggal lagi kita baca ke tidak, itu je yang kita nak bincangkan, supaya kita menjadi orang yang sentiasa dengan Al-Quran. Sebagaimana kata para ulama, berilah masa untuk Al-Quran, jangan tunggu bila ada masa baru baca Quran. Nah, itu berbeza dua kata-kata itu. Mana kalau kita kata tak apa, ada masa saya baca Quran, jawabnya tak terbacalah dia. Tapi kalau kita beri masa untuk Quran, insya-Allah kita akan baca Al-Quran. Jadi kita kena letak setiap hari ada, dia panggil tahzib, ada hizib, ada kadar yang tertentu yang mesti kita kena baca. Ini dalam dia panggil ilmu dalam miftahut tafakkur, miftahut tadabbur. Kunci kita nak faham Al-Quran itu di antaranya kita ada satu target, satu bahagian khas yang mesti kita baca. Aku hari ini nak baca juga 2 muka surat. Kemudian kita ambil 1-2 ayat yang kita nak fikir, yang kita nak belajar dalam tafsir dan sebagainya, supaya kita dapat memahami ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada kita untuk dibaca, untuk diperhatikan, dipahami dan untuk diamalkan. Mari kita baca 2 ayat yang saya sebut tadi, ayat 190, 191 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ayat ini dibaca apabila bangun dari tidur. Nabi SAW bila bangun tidur, dia baca ayat ini sampai ke akhir. Kita pun kena buat juga sekali-sekala bila kita bangun di awal pagi. Kalau bolehlah, rumah kita kebetulannya ada tingkap, kita tengok keluar, tengok ke langit dan kita berfikir. Tengok dia punya terjemahan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, Allah Ta'ala letak 2 makhluk yang besar. Dia tak suruh kita fikir yang kecil-kecil.
Poin yang pertama ni kita kena fikir yang besar dulu. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, dan pada pertukaran malam dan siang. Kita ni ada dua, ada malam ada siang. Karena itulah dikatakan solat fajar ini, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Solat waktu fajar ini disaksikan oleh para malaikat, sebab malaikat dia ada shift. Shift malam akan naik pagi ni, yang siang turun pada pagi ni. Jadi kita nak waktu malaikat tukar shift, kita berada di rumah Allah, kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dengan Al-Quran. Pertukaran malam dengan siang, kita sentiasa berada dalam majlis yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka langit dengan bumi, dua, malam dengan siang, Allah kata apa? La ayatin li ulil albab. Menjadi tanda-tanda kekuasaan, keagungan dan kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala letak di sini hanya orang yang berakal, yang mengambil manfaat, meningkatkan ketakwaan, menambahkan keimanannya kepada Allah melalui meneliti, memerhati kepada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Tapi siapakah itu? Dalam ayat ini dia kata liulil albab. Ulil albab, orang yang cerdik, orang yang tinggi akalnya, orang yang bijak pemikirannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minhum. Kata, ya Allah, jadikan kami dari kalangan ulil albab. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak, kalau kita tak masuk dalam ulul albab, bermakna kita masuk dalam kumpulan orang yang rugi, sekadar bangun pagi, selesai kerja tengah hari, malam tidur, makan, pergi tandas, tak ada benda. Tapi ulul albab, siapa mereka? Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala letak di sini beberapa kategori, bukan semua kategori, banyak lagi. Kalau kita nak ambil semua, kita kena baca surah Qad Aflahal Mu'minun. Itu di sana ada 10 sifat. Yang ini ada sifat yang tertentu yang kita nak fokuskan, iaitu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang yang sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita ingat pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Qiyam, ketika kita berdiri, duduk berjalan, buat kerja, kita ingat kepada Allah. Wa qu'udan, waktu kita duduk pun kita ingat. Wa ala junubihim, ketika tidur berbaring kita ingat. Kita kata tak ada kata sekarang ni waktu relax, waktu tidur ni tak ada zikir-zikir lagi. La, semua waktu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Semua waktu kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini jangan disalah faham. Ada setengah orang dia kata Allah sendiri kata kalau nak berzikir kena bangun. Tak. Maknanya ayat ini menunjukkan kepada orang ulul albab, ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Waktu bangun, waktu duduk, bahkan nak tidur, kita ingat kepada Allah. Kalau boleh, sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa nak tidur. Alhamdulillah, saya sudah terjemahkan sebuah buku, nama dia Perisai Muslim. Mungkin tuan-tuan dah ada buku Perisai Muslim ni. Yang belum ada lagi, ambil Perisai Muslim, tak kira lah yang cetakan mana pun. Yang penting, di antara bacaannya bila kita nak tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Di antara bacaan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya, aku serahkan diri aku ni kepadamu. Tak apa dah. Sebab bila kita tidur ni fi idadil mauta. Separuh mati dah kita tu, tak tahu apa orang buat. Orang cakap apa pun kita tak tahu, sebab kita sudah tidur. Maka wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan segala urusan aku ni kepadamu ya Allah. Wa alja'tu sayyidi. Jadi maknanya waktu kita nak tidur, bermakna kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata yang jaga kita. Itulah yang dia panggil sifat ulul albab, ingat kepada Allah ketika nak tidur sampai dia tertidur dalam keadaan sedemikian. Dan fokus kita kepada tajuk kita ni,
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, mereka berfikir, duduk berfikir, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Kita mikir, tengok kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni sambil berkata, apa yang kita nak kata? Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan makhluk ini, benda-benda ini sia-sia, tak ada faedah, tak ada matlamat, tak ada objektif. Tidak, itu bukan Allah. Allah semuanya dia buat dengan hikmah. Kerana itu kalau kita baca dalam beberapa ayat yang berkait dengan perkara ini, kita sebut nanti, Allah Ta'ala sebut wahwal azizul hakim, Allah yang gagah perkasa, hakim yang bijaksana, yang meletakkan segala perkara pada tempat dia. Maknanya hakim, hikmah itu apabila kita letak satu benda di tempat dia, maka itu dia panggil hikmah, bijaksana, berhikmah. Ingat. Kemudian mereka teruskan doa, subhanak, maha suci engkau ya Allah daripada segala kekurangan, faqina azaban nar, maka jauhkan kami daripada azab neraka. Dua ayat ini para jemaah sekalian, ini dia panggil ayat tafakkur. Bila kita bangun pagi, kita baca ayat ni. Setakat tu dulu pun tak apa. Atau kalau kita rasa ada masa, kita baca je sampai habis. Kalau tak ada masa, berhenti setakat tu dulu. Maka para ulama yang tadabbur Quran, dia beri kepada kita beberapa perbincangan, iaitu dalam ayat ini, ayat yang kita baca tadi. Ayat ini telah memberi kepada kita orang mukmin satu galakan, suatu tugasan, dia panggil tugas at-tafakkur wa ta'ammul. Perhati, fikir. Jangan tengok benda, kita tengok dengan satu dimensi, satu mata. Oh, comel ya, lawanya, cantiknya, ambil gambar selfie sekali, habis. Salah satu ya, saya duk gurau, kita nak suruh bunyi arak sikit. Dia kata, mula-mula mazhab kita as-selfie, wasafi je kakinya. Lepas pada selfie atau WhatsApp, itu je lagi je kita. Berarti setakat tu ya, ada selfie, wasafi. Sudah ambil gambar sendiri, hantar ke kawan-kawan. Saya di sini sekarang. Habis kita. Tengah makan apa ambil gambar, tengah buat apa ambil gambar. Yang tak tahannya, tengah ibadat tu ambil gambar juga tu. Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, syukur hari ni ambil gambar depan Kaabah. Saya telah berdoa di sini kepada tuan-tuan. Kita kata jangan. Kita nak suka-suka dengan family, lapor kita duduk kat mana, dipersilakan. Tapi kita kena ingat, di sana ada SOP. Ni bahasa zaman Covid ni keluar satu istilah nama dia SOP pula ada. SOP kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah merahsiakan ibadat yang khususi, yang peribadi. Rahsiakan. Kecuali kita buat benda untuk ramai. Macam kita nak sedekah, infak untuk siapkan masjid. Tak apa, kita tunjuk. Saya bagi 10,000. Orang ni nak supaya orang panggil, nak menggalakkan orang lain biar naik semangat juga. Kalau senyap-senyap lah kau, tu haji tu berapa lagi? Haji tak tahu berapa. Aku dengan dia sama tarah aja. Sama level ya, sama jawatan ya. Takkan dia bagi 10, aku tak bagi 10. Jadi galakkan. Tapi untuk peribadi, masuk dalam tabur senyap-senyap, tak payah selfie. Baik. Maknanya Allah SWT nak galakkan kepada kita ayat-ayat ini supaya kita berfikir tentang kejadian makhluk yang diciptakan. Setiap kita tengok, mesti keluar daripada mulut kita, subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha tinggi engkau ya Allah, betapa besar keagungnya kuasa-Mu ya Allah, kamu dapat menciptakan makhluk-makhluk yang besar. Itu kalau yang besar. Bila tengok yang kecil, kita juga kata subhanak, maha suci engkau ya Allah. Makhluk halus ni pun boleh buat juga. Allahu Akbar. Kita kata itulah orang mukmin, sifat dia at-tafakkur wa ta'ammul. Tengok benda, fikir. Jangan tengok saja tak fikir. Maknanya Allah Ta'ala bitak pada ayat ini supaya kita
berfikir setiap perkara mesti fikir. Jangan, dia tak boleh jadi gitu ya. Apa? Tak ada program, tak ada. Habis pakai jadi kompayakung gitu. Tak. Setiap benda kita kena fikir, kita kena ambil iktibar, ambil pengajaran. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir ni di antara ulama yang masyhur. Dia ni ahli tafsir dan juga sekaligus ahli hadis dan faqih dalam mazhab Syafi'i, dia juga. Yang tiga-tiga ada pada, dan ahli tarikh. Sehingga dia tulis sebuah kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sejarah permulaan alam ini berdasarkan cerita-cerita yang dapat, wahyu maklumat. Bahkan kalau dia ambil cerita Israiliyat pun, dia akan condemn. Cerita ni ada tapi tak betul. Bercanggah dengan apa-apa yang dia mahu. Itu kelebihan Ibnu Katsir. Wan Nihayah. Tuan-tuan kalau ada duit beli je kita ni. Kalau tidak, nanya juga orang buat pesta buku tu tak. Kita duduk round saja. Duk main selfie dengan wasapi tak cukup. Orang jual buku suruh habis, jadi kita tak tengok. Maka beli kita ni, oh dia kata bila nak baca Ustaz, sekurang-kurang kita tengok ilmu tu ada besarnya sejarah yang ada ini. Ibnu Katsir kata, wa qad zamma Allah Ta'ala man la ya'tabir bi makhluqati. Allah Ta'ala cerca orang-orang yang tidak mengambil iktibar pengajaran daripada makhluk-makhluk yang diciptakan ini, yang menunjukkan kepada keagungan Zat Al-Khaliq, besarnya, agungnya pencipta. Bila kita tengok, baru kita nampak, oh ini kuasa Allah, ini ilmu Allah, ini yang kita, Allah Ta'ala buat cipta benda yang kita tak terfikir. Tuan-tuan kalau rajin-rajin tak ada kerja tu, tengok ni pengembara yang duk cari benda pelik dalam dunia ni, dia panggil National Geographic apa, tengok yang dia cari makhluk Allah Ta'ala tu, jumpa dia cari. Tapi apa boleh buat, dia tengok dengan kamera, dia tak tengok dengan mata hati. Walaupun dia duk cari sana sini, tapi mereka masih lagi kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari dia berfikir, takkanlah benda yang pelik macam ni, benda yang cantik ini tidak ada pencipta. Orang Badui ini pada pasir, mudah ya, simple je dia nak cari dalil ketuhanan. Dia kata apa? Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Ada tahi unta menunjukkan adanya unta. Adanya makhluk menunjukkan adanya Khalik. Dia mudah ya, dia punya sifat simple dia. Cari banyak-banyak pun akhir kali tak jumpa juga Tuhan. Maka kita kena berfikir tentang makhluk-makhluk di alam atas, khalqis samawati wal ard. Biasanya Allah SWT bila disuruh fikir, dia bagi dua-dua, atas bawah, samawati wal ardi. Samawati wal ardi. Cuma kadang-kadang orang tanya, kenapa waktu langit dia sebut jamak? Fi khalqis samawat, banyak langit. Wal ardi dia sebut satu je. Sedangkan bumi juga ada banyak lapis kan. Berapa lapis bumi? Sebab dia kata cakrawala, di atas tu kita tengok banyak. Kita tengok banyak. Kita tengok matahari, kita tengok bulan, kita tengok. Jadi Allah Nabi sebut juga berapa tingkat langit tu. Langit pertama, langit yang kedua, langit sampai langit yang ketujuh kan. Waktu dalam malam Isra Mi'raj, maka itu dia panggil as-samawat. Langit tu banyak tingkat. Jadi kita kena tengok di alam atas, di alam bawah, dan pertukaran malam dengan siang yang menjadi tanda kehidupan. Jadi kita dengan malam yang siang inilah yang menyebabkan berubahnya kita. Berubahnya kita. 2 hari lepas ada sahabat saya ni, dia mari bentang laporan. Jadi staff dia tu 12 tahun dulu keluar daripada pejabat dia, sekarang masuk balik. Anak kata, oh Masya Allah, dia keluar dulu gelap, dia balik cerah. Temenun juga dia mikir, apa dia keluar gelap balik cerah ni? Kata waktu dia keluar 12 tahun dulu, bos dia ni rambut hitam lagi. Dia balik ni, saya tengok semua putih dah kepala, sekali dengan misah-misah putih. Oh, dia kata jauh tak nampak. Itu dia panggil ilmu tafakur. Maknanya 12 tahun bukan satu masa yang pendek. Keluar gelap balik cerah dah. Keluar dulu bos rambut hitam, balik-balik semuanya putih belakang. Allahu Akbar. Satu, mana Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak berfikir kepada makhluk-makhluknya. Dalam ayat, tuan-tuan tanda, dalam ayat surah Yusuf ayat 105-106,
Allah kata, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda Allah Taala tunjuk di langit, tunjuk di bumi. Mu duk jalan atas muka bumi, tengok sana sini, tengok kemusnahan orang-orang yang terdahulu. Tengok apa ni Allah, kumpulan Allah yang Allah binasakan mereka, tapi mereka masih lagi berpaling, tak mau beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ramai di kalangan merekanya kafir, syirik, yang beriman sedikit. Ini yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Allah Taala sebut yang beriman sedikit. Dan memang begitu sejarah daripada zaman Nabi Nuh AS. Berapa orang yang beriman dengan Nabi Nuh hidup atas bahtera? Berapa? Yang kita dengar ustaz cakap, berapa puluh orang saja. Orang lain itu kafir. Zaman Nabi yang beriman dengan Nabi SAW di peringkat awal Islam di Mekah, berapa orang? Boleh akad cari dah. Abu Bakar, Umar, orang ni. Yang lain geng-geng Abu Jahal, majoriti. Maknanya orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla ini, iaitulah orang yang terpilih, yang bersyukur. Dan di kalangan orang yang beriman, orang yang tafakur, orang yang berfikir. Ada satu kumpulan lagi. Jadi Allah Ta'ala cela puak-puak ni berjalan atas muka bumi tak melihat. Kemudian Allah Ta'ala puji hamba dia yang beriman, yang berfikir dalam ayat kita ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dan mereka terus berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita pun kalau boleh ingat ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok ya benda-benda yang menakjubkan kita kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tak jadi benda ni sia-sia. Sama ada kita fikir atau kita hanya sekadar tengok saja, yang penting kita kena akur, kita kena akui bahawa semua yang diciptakan oleh Allah mempunyai matlamat dan agenda yang besar, iaitulah supaya manusia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, itu dua kata Ibnu Katsir, itu dua ayat. Baik, perkara yang kedua yang kita kena ambil daripada ayat ini, kita kena tengok cerita sebab nuzul ayat ini. Ini menarik para jemaah sekalian. Kita ni biasa suka dengar cerita. Kalau tak jumpa cerita yang benar, kita cari cerita yang pelik. Dan manusia ni suka yang pelik. Sebab itulah bila keluar TikTok video hak pelik, wih, dia punya view berapa siapa juta pada orang tengok. Ustaz hak mengajar tafsir, mengajar Quran ni letih nak naik 200 pun tak. Itu dia panggil manusia suka yang pelik. Dalam bahasa Arab kata khalif tu'raf. Membuat benda pelik, glamour lah awak. Itu bahasa Arab. Boleh tulis bahasa Arab. Khalif tu'raf. Buat yang pelik, kamu akan jadi masyhur. Ada orang berlakon, orang gila lah, macam-macam. Yang penting nak suruh orang tengok. Jadi kita yang baik-baik tu seduk buat benda pelik lah. Yang kita nak ajar yang baik. Seorang ulama tabi'in, nama dia Atta ni kata, aku bersama dengan seorang lagi tokoh ulama, nama dia Ubaid bin Umair. Dia pergi ziarah Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia pergi, Aisyah tanya dia, mu dua orang lama tak mari ziarah aku ni, kenapa? Ini kaedah ziarah. Tuan-tuan kena tanda, ini kaedah kita nak ziarah orang. Mereka mengatakan, ya Ummah. Biasanya tabi'in dia akan panggil kepada Aisyah Ummah, mana ibu. Semua isteri Nabi itu dia panggil Ummahatul Mukminin, ibu orang mukmin, mak pada orang mukmin. Jadi kata, ya Ummah, zurghiban tazdad hubban. Ziarah jarang-jarang sekali menambahkan rasa sayang. Kalau mari sentiasa, kita pun mari pula dah dia tu. Alah nak. Hak kuih baru ni pun tak basuh lagi bekas. Mari pula. Jadi dia panggil zurghiban tazdad hubban. Pergi ziarah jarang-jarang menambahkan kasih sayang. Siapa orang tanya, lama tak jumpa? Itu nampak hebat. Kalau jumpa lagi, mari pula. Tambah-tambah kita buat pula anak pula yang tak dengar kata. Allah habislah. Siapa orang nak mari, dia punya kawan nak mari tu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Simpan dia punya barang-barang berharga atas meja, lompat naik habis. Baik, kita balik ke cerita kita. Zurghiban, tanda kaedah ni. Zurghiban tazdad hubban. Ziarah jarang-jarang menambahkan kasih sayang. Jadi kemudian dua orang ulama tabi ini minta dengan Aisyah, minta nak dedah satu rahsia hidup dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Ummah,
hadithina bi'ajab syai'i ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kami nak dengar satu benda, satu cerita hari ni yang ibu tengok, yang pelik, yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita bagi cuik satu nostalgia yang cukup berat bagi Aisyah. Kata di Atha, fabakat. Aisyah belum bercakap, menangis. Allahu Akbar. Allah Ta'ala redha kepada Ummul Mukminin Aisyah. Buruklah mulut, busuknya mulut puak-puak Syiah yang duk kutuk Aisyah, yang duk kutuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Menangis Aisyah bila dia dapat tahan dia punya sebab. Qalat, dia pun cerita, qama lailatin minal layali. Nabi bila balik rumah Aisyah, Nabi ni isteri dia ramai, Ummahatul Mukminin ramai. Kalau tuan-tuan pergi ziarah Madinah, masuk dalam kubur Baqi' tu, ada 9 batu nisan. Itu 9 orang isteri duduk satu tempat, satu kubur. 2 orang lagi yang duduk di luar Mekah, di luar Madinah. Khadijah duduk di perkuburan Ma'lah di Mekah, dan Sayyidah Maimunah duduk di tengah jalan nak pergi ke Madinah. Dalam 20 kilo daripada, kalau kita naik bas nak pergi Madinah tu dalam 20 kilo, cakap dengan bas driver, cakap tunjuk aku kubur Maimunah. Biasa dia akan berhenti, kita bagi salam kepada Ummul Mukminin. 2 orang tu di luar kubur Baqi'. Aisyah kata, bila Nabi kita balik rumah Aisyah, mana giliran dia malam tu, maksudnya dia bermalam dengan isteri dia. Tiba-tiba Nabi minta izin. Ya Aisyah, zarini ata'abbad li Rabbi. Beri izin kepada aku malam ni tak nak tidur, nak beribadat. Terkejut juga Aisyah. Malam giliran dia, tiba-tiba nak ibadat pula. Nah, macam mana agak-agak. Aisyah ni puan-puan cerdik orangnya. Kita kena belajar ilmu cerdik Aisyah. Dia kata, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbu qurbak. Demi Allah aku sayang, suka sangat kau boleh tidur sekali dengan Nabi, duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu ma yasur, tapi saya juga suka apa yang Rasulullah suka. Mana Rasulullah nak ibadat, saya pun suka. Ini dia panggil ilmu meluahkan perasaan baru nyatakan kebenaran. Bijak ke tidak? Kita kata ginilah, contohlah muslimat kita dengar ramai tu. Suami dia bagi tahu, oh sayang, saya nak pergi Mekah ni. Dah jatuh. Boleh tak? Jadi bini kena jawab apa? Allah, saya suka sangat kalau abang bawa saya. Itu ayat dulu. Nampak dia tak apa nak bagi? Tak apalah, saya izinkan. Tapi nyatakan hasrat dulu. Kalau izin dah, lepas jadi tu. Oh, tak apa, terima kasih lah. Tak apalah, saya belilah apa jenis telekung kat Mekah tu. Gitu ya dapat. Tapi kalau nyatakan hasrat, dia pun fikir juga ni. Betul juga, kayak aku bawa dia bagus. Jadi Aisyah menyatakan hasrat. Bila dia kata dia izinkan untuk Nabi beribadat. Itu contoh adilnya Nabi SAW dengan isteri-isteri dia. Bukan kata guna kuasa begitu, aku Nabi, aku nak buat apa lah. Faqama fatatahhar. Nabi kita berwudu, kemudian dia solat. Fazal falam yazal yabki. Aisyah kata Nabi menangis malam itu sampai basah janggut. Bila dia rokok, bertitik air mata atas lantai. Bila dia sujud, basah lantai. Falam yazal yabki wajahat taja'a Bilal. Bila mari nak azan subuh, dia tengok Nabi duduk menangis. Dia rumah Aisyah tu dengan masjid dekat ya. Jadi nampak. Bila mari, Bilal terkejut. Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa la ta'akhkhar wa ma ta'akhkhar. Allah Taala dah ampunkan dosa Nabi. Nabi ni tak berdosa, pak yang awal tak ada dosa Nabi. Kenapa Nabi menangis? Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berapa titis air mata mengalir pada waktu malam. Berfikir tentang keagungan Allah, berfikir tentang masa depan kita, ke mana kita nak pergi. Nabi menangis. Katanya, ya Bilal, kaifa la abki. Dia kata apa ni? Mula Nabi kita jawab, afala akunu abdan syakura. Bilal, tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur?
Maknanya orang yang berdiri malam banyak ni orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi kata, kaifala abki, bagaimana aku tidak menangis wahai Bilal? Laqad nazalat alayya lailah, malam tadi telah turun kepada aku ayat inna fi khalqis samawati wal ard, ayat yang kita baca tadi. Nabi kata wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, rugilah orang yang baca ayat ini tapi dia tidak berfikir. Allahu akbar. Nabi kata, sentap kita tuan-tuan. Nabi kata wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, rugi orang yang baca ayat ini tapi dia tidak berfikir tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban, kata di para muhakkik sanad dia baik, alhamdulillah. Jadi kata-kata Nabi SAW yang agak berat, wailun ni kalau nak terjemah sebenar dia celaka, tapi saya terjemah lebih lunak supaya kita tidak begitu tersentap. Kita kata rugilah, celakalah orang yang baca Quran, baca ayat-ayat tentang kejadian makhluk Allah Ta'ala yang besar ini, tapi mereka tidak berfikir. Allahu Akbar. Maka kata Al-Imamu Al-Hasanul Basri, tulis kata-kata Hasan Basri ni, amalna al-qulub bitafakkur, kita berinteraksi dengan hati kita supaya sentiasa berfikir, fa'aurasahat tazakkur, akan menghasilkan sifat orang yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita fikir tentang kejadian yang Allah Ta'ala buat ini, malam dengan siang, tadi cerita malam dengan siang tak habis lagi tadi, keluar cerita, keluar gelap balik cerah. Kenapa ada malam dengan siang? Tuan-tuan tanda, ini ilmu tafakur. Sebab Allah nak tukar umur kita. Orang dalam syurga umur dia tak bertukar. Dalam syurga nanti tidak bertukar umur dia, sebab dia tidak ada malam, tak ada siang. Oh, tak seronok lah ustaz, tak boleh tidur. Tidur ni seronok ke tak seronok? Tidur ni satu keperluan untuk rehat badan, tapi orang yang duduk dalam nikmat dia tak mau tidur. Nah, orang yang duduk dalam nikmat dia tak terfikir nak tidur, sebab tidur ni tak ada kerja apa. Kita yang nak tidur ni sebab kita penat, tubuh kita penat, badan kita letih, pasal kena ambil rehat, terpaksa kena tidur, nak sambung balik kerja esok. Tapi orang dari surga yatana'amun, dia makan bukan kerana lapar, kerana bersyukur-syukur seronok. Dan dia makan bukan kerana lapar, selepas makan tidak ada tandas. Woi, ajaib. Tak ada tandas. Dalam syurga tak ada tandas. Benda tempat-tempat yang busuk tak ada. Bila sebut saya tak ada tandas, saya kata benda busuk tak ada. Ada seorang makcik ni, dia bergurau lah. Dia kata, ustaz cakap biar betul. Kata betul dah tu. Dia kata budu ada. Dia makcik Kelantan ni. Dia kata budu ada budu. Allah kata laju yang makcik ni. Bolehnya mikir ke budu. Duk ala apa ni? Duk ala. Dalam syurga ada budu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Nama tu ada, tapi bukan sama. Ingat istilah tuan-tuan. Dalam syurga nanti nama sama tapi tidak sama. Nama je sama tapi tak sama. Maknanya kalau kata pisang, kan Allah Ta'ala sebut ada walahmi tayrin, ada pisang, ada tu, semua tak ada. Tetapi pisang itu bukan lagi nama seperti zaman kita ini, tidak. Pisang tak ada. Pisang tu pisang lah, tapi bukan sama seperti kita hari ini, tidak. Jadi itu dia panggil jelaslah kepada kita para jemaah sekalian nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Hasan Basri kata apa ni? Bila hati kita berfikir, dia akan lahirkan zikir. Kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Faraja'na, bila kita sentiasa berzikir dan kita berfikir, ketika itulah hati kita bergerak, ketika itulah kita akan mendengar, kita akan melihat, kita akan mengkaji untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam apa yang saya sebut, zaman kita hari ini dia panggil zaman sains dan teknologi. Maknanya manusia nak tengok benda. Nak tengok benda. Pengalaman anak belajar di Madinah, di Arab, buku sekolah dia, buku sains dia penuh dengan Quran. Buku sains dia, sains ke, kimia ke apa,
Ayat-ayat Quran semua dia bawa. Ayat Quran ni mencerita ni, cerita tentang besi. Wa anzalnal hadid, dia cerita tentang besi. Bagaimana besi turun daripada mana. Sebab itulah kata di para ulama tadabbur, dia kata Allah, kuasa Allah Ta'ala al-ijadu minal adam, menjadikan makhluk ini daripada tak ada. Kita kata kita, Allah Ta'ala mencipta, kita juga mencipta, betul tak? Hak cipta, diciptakan oleh, bangun ni dicipta, design oleh orang ni. Kita hanya mengolah benda yang sudah ada. Daripada besi logam jadi besi tinggi, jadi bangunan. Itu je kerja makhluk. Maknanya kalau kata kita mencipta, Allah Ta'ala yang mencipta, bukan kita. Allah Ta'ala cipta daripada tak ada kepada ada. Allah Ta'ala ciptakan logam, Allah Ta'ala ciptakan ni. Jadi kita ni mengguna pakai yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itu dia panggil ilmu tafakur. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala suka buat bandingan. Dia buat bandingan. Contohnya, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah bandingan kami buat pada manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Tuan-tuan tanda Suratul Hasyri ayat 21. Satu lagi ayat, wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Ta'ala buat bandingan, contoh-contoh yang dia buat tu supaya mereka supaya mengingati Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ada dua ni mesti sinonim, tafakur wa tazakkur. Ingat, fikir, akan ingat. Kalau kita mikir ke tidak, macam mana kita nak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap ayat, banyak sekali senarai-senarai ayat yang Allah Ta'ala nak kepada kita. Tuan-tuan yang ada Quran yang boleh search dia punya ayat, tulis ayat dia, afala yanzuru, awalam yanzuru. Itu Allah Ta'ala minta supaya kamu berjalan, siru fil ardi fanzuru, berjalan tengok. Jadi kita pun kalau kita nak pergi jalan, nak mengembara di atas muka dunia ni, yang paling besar sekali agenda kita kena letak dalam kepala kita, iaitulah aku nak tengok makhluk Allah supaya lebih kuat kita kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Allah kata bumi yang satu, air hujan yang sama, tapi keluar buah-buahan yang berbeza. Kan? Kita dia sebut juga tentang jibalun alwanun mukhtalif, mana bukit yang berwarna. Pelik. Sebab tu baru ni saya cerita di Masjid Ibn Abbas, cerita pengkaji Perancis, nama dia Maurice Bucaille. Kaji dengar nama orang Perancis ni. Dia kaji mayat Firaun je. Dia kaji mayat Firaun. Hebatlah dia rasa dia ni prof dalam bidang pembedahan. Dia kaji, dia kata Firaun mati dalam air. Ni sebab ada garam dalam tubuh dia, paru-paru tu ada garam. Jadi bangga dia tu. Hebat. Dia rasa dia hebat. Bila dia cuba nak bentangkan laporan ini kepada kerajaan, ada orang Islam cuik dia, kata, Prof, kami orang Islam memang kita tahu lama dah. Dalam Quran Tuhan kata, wa al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kita selamatkan tubuhmu, Allah kata, supaya menjadi tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ke atas orang yang zalim kepada orang yang kemudian. Terkejut dia. Biar betul, aku kaji, kamu dah cerita dulu 1400 tahun lagi sudah ada. Ya. Akhir kali dia sudah masuk Islam. Sebab itulah kita kata orang putih dia mengkaji sebelum mengaji. Kita ni terlalu banyak mengaji sampai tak mengkaji. Mengaji Quran ni daripada budak lagi. Umur 5 tahun nenek kita ajar alif abata. Dulu alif bata, sekarang ni abata. Dulu ingat ada muqaddam Quran. Allah Ta'ala lah cucu dirahmat kepada Syekh Ustaz Hasan yang telah susun muqaddam ya. Zaman generasi kita ni, generasi muqaddam ni, generasi baru ni, baru mari Iqra. Jadi buat muqaddam ni belajar. Kita duk belajar muqaddam sampai hari ni pun duk muqaddam lagi. Sebab kita tidak ambil satu pendekatan ilmu tafakkur dan tazakur. Itu dipanggil ilmu tadabbur Quran. Cuma kadang-kadang bila tuan-tuan masuk kelas tadabbur ni, ada orang yang tak faham konsep tadabbur, dia kata tak boleh, nanti bawa jadi ajaran sesat baca Quran. Kita kata kalau kita sendiri buat mungkin boleh bawa sesat, tapi kalau ustaz yang mengaji, yang memimpin kita, insya-Allah tidak sesat. Dia membuka mata kita, membuka seluah-luahnya.
kepahaman kita tentang ayat Allah. Sebab setiap ayat yang Tuhan turun, baru saya pergi umrah baru ni jumpa buku ujung ayat, tajuk dia awakhirul ayat. Dalam ayat ini Tuhan kata Ghafurur Rahim. Dalam ayat ini Azizun Hakim. Biasa dia kembar dua tu, Aziz, Hakim. Tentang undang-undang Tuhan kata Azizun Hakim. Undang-undang aku ni aku buat Allah yang bersifat dengan aziz. Maknanya kalau kamu tak ikut, aku ambil tindakan. Itu mana aziz. Hakim, mu kena percaya. Undang-undang yang aku buat ni, aku yang bersifat dengan hakim, bijaksana, aku buat dengan penuh hikmah, aku buat dengan, barulah kita rasa, maknanya kita kena percaya kepada undang-undang Allah kerana Allah Ta'ala buat dengan hikmah, dan kita kena takut daripada melanggari undang-undang Allah kerana Allah Ta'ala aziz, al-ghalib, al-qahir, yang bagah berkasa, boleh ambil tindakan ke atas kita. Jadi para pelajar kita kena belajar ilmu yang begitu besar. Maka dalam ayat-ayat Allah Ta'ala ni banyak sekali yang dia menyebut tentang supaya kita berfikir. Allahu Akbar. Jadi kata Al-Fudail, dengar ni, beberapa orang ulama salaf, kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dia kata qala Al-Hasan al-fikratu mir'atun. Berfikir itu macam cermin depan kita. Kita suka menilik, orang panggil menilik di cermin tak? Tengok comel kita ni, comel dah mula gelap sekarang cerah-cerah, tu nampak tua tu. Sebab tu Nabi kita larang mencabut uban, larang cabut uban, sebab kita nak nampak perubahan kita. Ni orang nak pergi Mekah ni sehari dua ni, ramai orang ni saya dapat maklumat, bila nak pergi haji dia pergi gunting rambut. Kita kata jangan gunting tuan-tuan, bagi motivasi kepada para jemaah, jangan gunting. Sebab biar kita pergi tu rambut panjang, balik kosong, botak macam baru dilahirkan oleh mak. Kita nak macam tu. Kan kita keluar daripada anak baby, keluar daripada perut mak ni, ada yang rambut panjang, ada yang rambut sikit. Tapi bila dia lepas cukur hari 7 hari kita cukur, baru nampak baby comel. Macam tu kita nak. Orang nak pergi Mekah jangan dicukur. Dia kata kita dalam ihram ustaz. Dalam ihram pun apa kerjanya? Ihram tak ada masalah, tidak menghalang kita ada rambut. Takut cabut bulu. Kita dalam ilmu haji, yang salahnya mencabut. Kalau rambut gugur tak salah, bukan salah kita dia gugur, tak payah bayar dam. Maknanya salah kita. Bila kita pergi rambut panjang, balik kosong. Nabi kata apa? Siapa dia melakukan haji mabrur, raja'a min zunubihi kayaum waladathu ummuhu. Orang yang dapat haji mabrur, dia akan balik ke rumah, balik ke negeri dia, keluar daripada Arafah sebagaimana keluarnya baby daripada perut mak. Allahu Akbar, betapa bahagia. Jadi kita nak ada perubahan. Biar ada perubahan, orang pergi dengan balik ya tak sama. Jadi Nabi kita larang cabut ubat sebab kita nak suruh kita memikir. Cerita ubat ni nak dengar ke? Ada seorang makcik ni, berpangkat-pangkat lah dia tu, kita boleh panggil lah seri-seri. Dia pergi Mekah. Waktu di Mekah tu, Madinah tu, molek lah pakai telekor ni sebab nak pergi masjid. Siapa ada Jeddah, keluar jambu balik. Kata hebat, kau buat angin Jeddah ni, jahit jambu makcik ni. Masa tu kita muda lagi, tengah belajar sana, bantu-bantu travel ni. Lama-lama dia pakai tudung sungguh. Kita tersenyum, alhamdulillah, doa aku mustajab. Kita doa lah untuk kebaikan dia, sebab dia orang baik. Pergi Mekah setiap tahun. Lama-lama dekat nak balik, dia senyum kat saya. Dia kata, ustaz nampak senyum lain macam, kenapa? Kata saya gembira lah, sebab makcik dah kemah molek tudung ni, tak cabut di Jeddah ni. Dia kata, sebenarnya ustaz, ni saya pun memang sedih sampai hari ni. Dia kata, sebenarnya ustaz, saya bertudung sekarang ni sebab banyak dah uban atas kepala. Kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat ke doa kita mustajab, ya Rabb? Beri hidayah kepada orang yang bertutup aurat, rupanya dia tutupkan uban bukan kerana Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi macam-macam kita jangan tuduhkan uban, kita tuduhkan apa? Kerana Allah azza wajalla. Allah Taala yang perintah. Hakim, Allah Taala yang bijaksana, yang mengarahkan muslimat tutup aurat. Baru kita lah, mana pula jadi muslimat ni susah lah, kena tutup aurat lah. Kita kata apa tu? Allah nak beri pulangan yang besar kepada kita muslimin dan muslimat. Masya Allah. Baik. Kata di Al-Hasan, tak habis lagi cerita. Al-fikratu mir'atun.
Bila kita berfikir macam cermin, dia akan tunjuk pada kamu hasanat wa sayyiat. Benda baik, benda buruk. Kita mikir, aku buat tadi baik ke buruk? Baik apa kau maki orang tadi? Astaghfirullahalazim. Padahal Umar radhiyallahu anhu, Umar semua kita kenal Sayyidina Umar. Kita dengar cerita dia, hebat dia, kan? Dia kata, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang boleh tunjukkan kepada kami keaiban kami. Umar buka pintu supaya orang tegur dia. Kita pula tutup pintu kemas, jangan tegur saya dah. Kalau tidak, denda dia paling utama sekali, unfriend. Tak ada dah, kena blok dah nombor dia. Kalau ambil senarai nak jemput mari rumah kita, dia gugur secara automatik sebab dia tegur saya, dia kritik. Tapi kita ingat, Imam Syafi'i kata menegur secara senyap itu nasihat. Man tegur sama seorang, WhatsApp sama seorang, ajak jumpa sama seorang, itu dia panggil apa? Itu nasihat. Tapi kalau tegur ramai-ramai, itu mencela nama dia, mengaibkan. Tapi kita ni, kita pilih jalan yang kedua biasanya. Apa-apa kita Facebook lalu tulis kat bini nak mahu suami, tulis Facebook. Apa punya bini punya perangai macam ni, tulis kat Facebook. Habis dalam rumah dia cerita belaka. Ni ada sahabat saya dia hantar WhatsApp dengan saya. Dia kata, ustaz cuba tegur sikit. Pukul 3 pagi duk berWhatsApp dalam grup muslimin dengan muslimat. Itu bahaya, grup muslimin muslimat. Pukul 3 pagi duk berWhatsApp main dua tu. Laki tidur sebelah, dia duk WhatsApp dengan orang lain. Kita kata bala besar. Baik, kita kena mikir banyak. Kata Umar bin Abdul Aziz, kita ambil 1-2 kalam salah ni kita break insya-Allah. Kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Khalifah Az-Zahid, al-kalamu bi dzikrillahi hasan. Kalau kita bercakap yang boleh mengingat kepada Allah Ta'ala dengan zikir, itu hasan, baik. Saya banyak kali dah tanya, di mana-mana masjid yang saya pergi, saya tanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ijazah zikir hari ni. Zikir ni kalau tuan-tuan tak ingat, saya nak ajar sampai ke cerah. Kalau ceramah malam, kalau ceramah pagi ni kita ajar sampai ke zuhur. Nak ke tak zikir ni? Saya tak jawab dah orang sini. Nak? Coba kata, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingatlah zikir. Ingat berlakon. Alik muslimat ingat juga, boleh berhenti ceramah alhamdulillah. Hak tak ingatnya apa? Soalan yang kedua ni marah sikit. Dia tak ingatnya apa? Jawab sendiri. Hak tak ingatnya? Nak berzikir. Tak mari jauh nak tuduh orang. Tak, tidak, saya tanya je. Istilah orang sekarang ni. Tanya je tu. Baik. Kita ni kena berfikir, kenapa lidah aku tak boleh berzikir? Lesh. Tuan-tuan balik malam ni tidur, sebelum kita tidur ambil wuduk comel-comel, elok wuduk, kita solat sunat, solat tahajud, solat hajat ke solat taubat, ikutlah. Lepas tu kita berfikir, ya Rabbi ya Karim, kita benar, kenapa lidah aku ni boleh bercakap semua benda atas dunia, boleh berkomen, kecuali menyebut namamu tak banyak. Kita kena letak target. Aku hari ni subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar ni nak 500 kali, insya-Allah tuan-tuan boleh. Tapi kalau tidak bertarget, 5 kali pun tak lepas. Buktinya coba siasat. Semalam, sebelum tu 3 hari. Berapa kali kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar? Berapa kali? Tapi mulai hari ni, tuan-tuan kena letak reminder dalam handphone tu. Pukul 10 pagi, tulis 4 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Tak payah buat. Ni tangan jari kita bercukup dah. 100 kali duduk atas motor, 100 kali duduk atas kereta, 100 kali atas jam, 100 kali. Kaya kita 500 kali ni, Allahu akbar. Kaya, bahagia tuan-tuan. Insya-Allah. Kata Umar Aziz, al-kalamu bi zikrillahi hasan. Cakap dengan zikir Allah Ta'ala baik. Wal fikratu fi ni'amillahi afdalul ibadat. Kita berfikir tentang nikmat Allah beri pada kita ni, inilah di antara ibadat yang terbaik. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ahli fikir dan ahli zikir. Boleh? InsyaAllah. Kita ni termasuk dalam ahli fikir dan ahli zikir. Jangan duk mari ahli zikir, duk belagu siang malam tak tahu apa. Maka mudah-mudahan ayat ini, ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila,
bila kita tengok benda-benda yang menakjubkan, kita kata subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batila, mun tak jadikan benda ni sia-sia, aku je tak berfikir. Baru kita menyalahkan kita, jangan menyalahkan Tuhan. Allah Taala beri pada kita akal, beri pada fikiran, beri pada galakkan supaya berfikir. Kita yang tak berfikir, maka kita yang bersalah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita menjadi ahli fikir dan ahli zikir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.